Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemerhati dunia. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Apa kabar sahabatku? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah, syukur. Syukur. Dengar-dengar cerita ada perkongsian. Ya, saya ada perkongsian lagi. Kalau Okay. sebelum ni saya cerita berkaitan kedai di Mantin yang viral. Kali ini saya nak bercerita berkaitan pengalaman saya. Tapi cerita ni cerita lama. Cerita sewaktu saya berusia lebih kurang 20 tahun. 20 tahun yang lalu. Bukan. Ketika itu saya berusia 20 tahun. Oh, okey. Silakan. Okey. Saya ni hobinya adalah jungle trekking. Apabila pantang ada cuti, kami ada group yang akan pergi jungle trekking. Pada satu hari, saya seramai 4 orang, 3 perempuan dan seorang lelaki telah berpakat untuk pergi ke air terjun Sungai Pisang yang terletak di Jalan Gombak. Sungai Pisang. Ya, air terjun Sungai Pisang ni dia dulu bukan macam sekarang. Sekarang motor pun dah boleh masuk dalam. Dulu tak. Dulu air terjun Sungai Pisang ni tidak begitu dikenali. Dan tempatnya memang sunyi. Ketika kami pergi itu, kejadian, kalau ingat ada kejadian van FRU accident yang meninggal ramai-ramai dulu. Tahun bila tu, sahabat? 20 tahun sudah. 20 tahun. Ketika tu saya tak ingat tahun bila, tapi masa tu saya berusia 20 tahun. Sekarang saya dah 47 tahun. So masa tu kejadian tu baru berlaku beberapa minggu lah, dalam lebih kurang 2 minggu yang sebelum saya pergi ke sana. Jadi kami pun pergi. Bila kami sampai, memang tak ada orang di situ, hanya ada kami sahaja. Jadi kita macam biasa, bila masuk hutan ni kita akan pasang kemah. Masa sampai pun dah lewat petang, so kami siapkan untuk makan malam. Bila dah siap pasang kemah, kita nak buat persediaan masak semua. Sambil tu kami biarkan seorang lelaki ni dia pasang gadget apa semua, buat persiapan sebelum gelap. Yang kami perempuan 3 orang ni pergi basuh lauk, pergi basuh beras dekat sungai. Lepas tu tak lama lepas tu yang kawan kami yang lelaki ni datang dekat kami. Dia cakap, kenapa korang bising-bising ni? Lepas tu kita orang tengok antara satu sama lain. Bila masa kita orang bising? Sebab kita tahu dah nak maghrib. Jadi kami memang diam je. So bila kita orang panggil Abang Asma, Abang Asma ni tegur kami bising, kami dah tercengang dah. Tapi kami tak bagi tahu yang ke Abang Asma ni yang kita orang tak buat bising. So kita orang terus naik pergi ke tempat kemah untuk siap masak lah. Kita orang pun masak-masak semua, dah siap masak, dah siap solat, nak makan malam. Kami hidang makanan dekat bawah semua, duduk dalam satu bulatan. Ketika kami nak makan malam, belum sempat baca doa, baru tadah tangan sahaja, makanan yang telah kami hidangkan tu seperti disepak. Semua melayang, berterabur. Astagfirullahalazim. Semua berterabur. Jadi kami dah terkedu dah. Okey. Atau Abang Asma cakap, okey, kita masuk kemah, duduk diam-diam. Jadi kami tak makan lah. Yang masa kejadian tu berlaku, maaf kalau saya nak bertanya, masa kejadian tu berlaku, ada tak siapa-siapa perasan yang ada siapa-siapa yang sepak makanan tu ke? Ada tak siapa-siapa yang terperasan? Tak ada siapa? Tak ada. Bermakna makanan tu sebelum tu ditinggalkan dululah. Kita dah hidang, kita duduk. Masa tengah duduk, makanan dekat tengah-tengah kami ni, makanan ni macam ditendang di lambung-lambung. Melayang-layang makanan ni. Melayang. Astagfirullahalazim.
So bila makanan dah berterabur, kami tak boleh makan lah kan. So masuk kemah. Abang Asma memandangkan dia seorang lelaki, dia duduk seorang dalam kemah. Kemah kami bertentangan, rapatlah bertentangan. Kami masuk kemah yang perempuan, masuk kemah perempuan. Bila kami dah masuk kemah, kami duduk. Zip kemah kami turun naik. Masa-masa kami tengah kemas barang semua untuk keluar daripada air terjun Sungai Pisang tu, ada satu grup masuk. Lepas tu dia pun tegur lah kita orang. Korang 4 orang je ke kat dalam ni? Kami 4 je. Lepas tu dia pun cakap, malam tadi korang tak kena kacau ke? Kita orang cakap tak ada apa. Lepas tu dia pun cakap, yang tegur kami ni adalah orang yang berpengalaman dalam jungle trekking dan orang yang berilmu lah. Lepas tu dia pun cakap, korang salah pacak kemah ni, kemah korang ni laluan ni, dia cakap macam tu. So kami faham lah kenapa kami digegar, kenapa kami, makanan kami semua seakan-akan disepak tu semua. Rupanya kami salah pacak kemah. Kemah kami letakkan betul-betul di laluan perkampungan yang tidak dilihat. Perkampungan bunian. Mungkin kan. Jadi kita tak dapat lihat kan. So sebenarnya telah diberi tanda daripada awal semasa kami, Abang Asma tegur kata kami bising tu. Kan, sedangkan kami tak bising. Silap kami lah mungkin kan, tanpa sedar kita telah membuat kesilapan, kita pacak kemah tempat yang tidak sepatutnya. Jadi kami pun alhamdulillah tak ada kejadian yang orang kata yang tidak diingini berlaku. Kami pun balik dengan selamat lah. Tapi Abang Asma tu memang bila kami tanya balik, betul ke ada perempuan tak ada kepala? Dia kata betul ada perempuan tak ada kepala. Dan apa yang Abang Asma describekan itu sebenarnya sama dengan kejadian yang pernah berlaku masa terowong di Bentong yang runtuh dulu. Dan ada seorang perempuan yang tidak ditemui masa tu. Pakaiannya tu masa tu yang mangsa perempuan tu tidak ditemui masa terowong tu tanah runtuh lah. So sama. Dan peristiwa ni berlaku sama tahun dengan apa ni terjadinya FRU lori FRU dan betul. bas ekspres kalau tak silap saya. Ya betul. Bertembung. Tapi saya tak ingat tahun bila. Tapi masa tu kan ramai FRU meninggal kan. Dengan ngeri lah, masa tu ngeri lah diorang punya jenazah tu semua. So kejadian tu sama. Okey, ini ada komen daripada Ida Anwar. Apa khabar Ida Anwar? Salah seorang FRU tu, wife dia adalah kawan akak katanya. Wife dia tak sempat beritahu yang dia pregnant. Allahuakbar. Mesti anak dia dah besar dah. Ya Allah, kesiannya. Mesti anak dia besar dah. Tapi itulah Lagipun, kejadian. Peristiwa tu memang dah lama lah kan. Dah lama. Dan memang menggemparkan lah ketika itu kan. Bila melibatkan band FRU ketika tu memang sangat menyedihkan lah. Memang saya tengok dalam berita di saluran televisyen lah. Saya tengok apa gambar tu pun rasa sangat sedih lah, menyayat hati lah. Dalam berita gambar dah disensor kan. Tapi saya gambar disensor, betul. Saya alhamdulillah dapat rezeki untuk tengok semua gambar-gambar polis, simpanan polis. So saya dapat tengok sebab saya wartawan masa tu. Jadi saya dapat tengok. Dan memang mengerikan lah. So, masa kejadian tu apa awak bekerja sebagai wartawan ya? Ya, saya bekerja sebagai wartawan masa tu. Lama dah tu. Lama dah. Kata Ida Anwar, suami meninggal, anak dia dah besar, dah kahwin, sekarang bertugas di Lumut. Sebagai anggota polis juga. Alhamdulillah. Bila tak.
Kesian lah masa tu kan ramai meninggal. Saya tak ingat berapa orang tapi ramai lah yang meninggal tu. So itu antara kejadian. Saya difahamkan sekarang apa pemerhati dunia, saya lupa lah nama Lina, okey. Saya difahamkan Lina sekarang apa sebagai NGO betul ya, saya ada NGO, betul. Alhamdulillah. Semoga dipermudahkan urusan Lina Amin. Semoga dipermudahkan sebab kerja-kerja NGO ni memang orang kata membantu rakyat jelata. Betul. Amin. Ya, apapun saya tetap sebagai rakyat biasa, rakyat Malaysia, menyokong setiap pertubuhan NGO memberi bantuan kepada rakyat kan. Tak kiralah dari segi sumbangan apa sekalipun, kita sebagai rakyat Malaysia kita kena beri sokongan. Alhamdulillah, terima kasih. So ada tak apa-apa lagi perkongsian puan Lina je, panggil saya Lina. Okey, ada tak apa-apa lagi perkongsian Lina? Okey, saya nak cerita satu lagi pengalaman saya ketika saya berusia boleh, silakan. 6 tahun. Okey. Dulu masa 6 tahun, saya ada bela arnab 2 ekor. Masa tu saya duduk di Taman Melati Setapak. Arwah ayah saya ni pula seorang yang garang. Masa tu saya 2 orang dengan kawan saya pergi cari kangkung untuk arnab dekat Lombong. Lepas tu bila dah dekat maghrib nak balik, saya takut nak balik sebab saya dah kotor dengan lumpur dan slipper saya hilang satu. Jadi kawan saya ni balik, saya tak berani nak balik. Saya duduk rumah flat tu 5 tingkat, rumah saya tingkat keempat. Saya naik terus duduk di tingkat paling atas. Okey. Lepas tu bila saya duduk kat situ, saya tak berani nak balik. Kenapa saya duduk di tingkat 5? Sebab saya boleh jenguk lah tingkat 4 tu kan. Apa jadi kan. Yang menghairankan saya, tiba-tiba saya dengar bunyi bising. Semua orang tengah cari saya. Saya nampak abang saya, mak saya, bapa saya naik kat tingkat 5 tu. Saya panggil diorang, tapi diorang tak nampak saya. Diorang tak nampak saya dan saya tak boleh bergerak. Saya nak pergi dekat diorang tak boleh. Pelik tu, pelik. Memang apa ni, diorang semua kawasan situ, penduduk-penduduk di Taman Melati ketika itu ada 2 blok. So diorang cari saya. Saya dengar diorang ketuk periuk lah apa cari saya. Tapi saya tak boleh gerak langsung masa tu. Padahal Lina nampak diorang tu semua. Nampak, tapi diorang tak nampak Lina saya. Tak jerit kepada diorang, aku ada kat sini lah. Saya panggil mak. Saya panggil mak, adik kat sini. Abang, adik kat sini. Diorang panggil saya adik. Tapi diorang tak dengar langsung. Diorang tak dengar. Kemudian ada, apa yang saya ingat, ada satu orang tua serba putih datang dekat saya. Dia ajak saya pergi dekat tempat yang saya pergi tadi. Dia ajak, dia kata jomlah tinggal dekat sana, tempat sana cantik. Macam itulah lebih kurang. Memujuk saya untuk tinggal di perkampungan mereka untuk menjadi anak mereka masa tu. Saya tak nak, takut. Kita budak kan, of course kita takut kan. Dengan bapa kita yang garang ni semua, saya takut, saya tak nak. Sampailah azan subuh, orang tua tu hilang dan saya boleh bergerak. Saya berlari turun sampai ke bawah, barulah diorang nampak saya. Baru nampak, baru diorang macam terkejut. Macam mana saya boleh turun daripada atas sedangkan diorang cari saya semua dekat atas, dekat kawasan Lombong tu semua diorang tak jumpa. Diorang hanya jumpa selipar saya je dekat Lombong masa tu. Alamak. Lepas tu yang arnab tu macam mana pula? Arnab tu meninggal 3 hari selepas itu. Okey. Anak tu matilah anak tu mati. Ayah saya terus bagi dekat orang lain anak tu, tapi lepas 3 hari tu anak tu mati.
masa yang terjadi itu seolah-olah macam ada sesuatu yang menutup pandangan mereka supaya tak nampak Lina. Betul, tak nampak saya. Saya pernah dengar juga kisah macam ni. Ada orang mengatakan bila terjadinya apa yang seperti Lina ceritakan tadi tu, Lina telah termasuk di alam lain. Ya, betul. Kalau saya bersetuju masa tu, kalau untuk ikut orang tua tu, saya rasa saya tak ada dah kat sini. Itulah. Itu yang, cerita ni memang penuh dengan misteri ni. Tapi selain daripada tu, selain daripada tu, macam mana tak masa tu pandangan Lina macam mana? Mungkin ke ada terpandang macam seolah-olah Lina berada di tempat yang tempat yang asing lah maksudnya? Tak. Saya memang berada di situ. Memang di tingkat 5 tu memang suasananya sama. Cuma saya ditemani oleh orang tua tu. Okey. Orang tua tu datang, saya tak tahu dia datang dari mana. Ajak saya, pujuk saya. Macam-macam dia pujuk, tapi saya tetap tak nak pergi. Macam mana figure orang tua tu? Serba putih, bertudung putih. Muka dia memang saya tak ingat dan saya tak tahu macam mana. Cuma dia ada pegang satu tongkat dan dia memang serba putih. Dia bongkok ke? Tak. Seingat saya tidak. Perempuan ke lelaki? Saya tak tahu. Tak tahu Yelah, tapi mungkin dia pasal daripada kepala dia semua serba putih. Tapi memang saya tak ingat lah perempuan tu lagi sebab dah lama kan. Cuma yang saya memang kekal di ingatan saya, dia memang serba putih. Dia yang yang mengajak Lina untuk pergi ke tempatnya lah. Nasib baik masa tu Lina menolak Saya tolak sebab saya takut dengan bapak saya. Itulah kan, ada hikmahnya kan. Kalau kita ada orang tua garang tau, ada hikmah dia tu. Jadi itulah hikmah dia. Betul. Bapak saya tu kalau dia jeling je cukup, anak dah terkecup perut dah sama. Kan? Betul tak? Sebab arwah ayah saya pun seorang yang tegas dan garang. Kan? Memang macam tu. Rentetan daripada kejadian tu, sebenarnya banyak benda-benda baik yang berlaku pada saya lah. Saya jadi juara musabakah selepas itu. Lepas tu bila ada sesuatu benda yang nak terjadi, selalunya saya akan dilindungi. Mungkin ini kebetulan lah saya tak cakap disebabkan kejadian itu, tidak. Ini semuanya kebetulan lah. Dan pada saya ketika saya berusia 17 tahun, kenapa saya ingat orang tua itu? Sebab ketika saya berusia 17 tahun, saya berjumpa dengan orang tua yang sama. 17 tahun? Ketika saya berusia 17 tahun, saya berjumpa dengan orang tua yang sama. Masa tu dekat bus stop dekat sekolah saya. Lepas masa tu tinggal di tempat yang sama ataupun dah berpindah tempat lain masa tu? Saya tinggal di tempat yang sama. Di rumah yang sama. Saya daripada umur 6 tahun. Teruskan. Saya jumpa dengan orang tua tu. Orang tua tu datang dekat saya. Dia cakap dengan saya, nak, hati-hati, jaga mata anak tajam, jaga mata. Dia pesan dengan saya. Lepas tu dia terus berlalu. Lepas tu masa saya berumur 21 tahun, ketika tu saya bekerja sebagai wartawan. Saya masa tu pergi dekat air terjun Lata Iskandar di Cameron Highland. Okey. Saya tahu. Saya berjumpa dengan orang tua yang sama sekali lagi. Dia bagi saya sepotong kayu. Lepas tu dia cakap dengan saya, nak, balik nanti anak rebus kayu tu. Kayu ni anak rebus, lawat 3 kali, anak minum. Ada yang dengki dengan anak, dia cakap.
Lepas tu saya balik, saya cakap dengan mak saya tau. Saya cakap, mak, adik ada orang ni bagi saya, cakap lah dengan mak saya. Lepas tu mak saya simpan kayu tu. Lepas tu memang saya rasa badan saya lain apa semua. Lepas tu saya teringat lah kayu tu saya cuba. Sebab saya ingat pesan orang tua tu, dia kata selawat 3 kali. Maknanya dia bukanlah sesuatu yang tidak betul ke apa yang dia cakap dengan saya. Jadi kita cuma ikhtiar kan. Saya tak apalah cuba. Bila cuba tu saya pun buat. Bila saya minum je air daripada hasil kayu yang saya rebus tu, saya terus muntah dengan teruk. Muntah dengan teruk sekali tau. So saya ada benda, aku makan benda tak elok lah ni, saya rasa kan. Tapi bila setiap kali saya rasa badan saya tak elok ataupun badan saya tak sedap, memang saya akan gunakan kayu tu untuk saya minum air dia. Dan kemudiannya memang saya muntah. Dan saya pernah muntah rambut selepas saya minum air daripada rendaman kayu tu. Muntah keluar rambut. Masya Allah. Bermakna itu ada, Lina ada terkena perbuatan sihir lah. Mungkin lah kan. Tapi itulah last saya jumpa orang tua tu. Dan saya tak pernah jumpa dia lagi sampai sekarang. Dalam hidup saya jumpa dia 3 kali. Bermakna Lina memang minat pada benda-benda misteri ni sejak usia yang muda. Ya, betul. Disebabkan usia yang masih kecil telah mengalami satu situasi yang bukan dikatakan menyeramkan, tapi situasi yang agak misteri lah. Pengalaman saya tu kan. Ya, betul. Tapi itulah yang saya lalui. Saya jumpa dia, orang yang sama, figura yang sama 3 kali dalam hidup saya. Kemudian saya tak jumpa dah dia. Apa yang dia pesan memang saya jagalah kan. Tapi orang kata kita hanya jadikan sempadan, sebab apa pun kita percaya kepada Allah kan. Semuanya itu antara pengalaman saya lah yang saya tak tahu. Tapi memang daripada muda, disebabkan saya dah pernah lalui benda-benda macam ni, mungkin disebabkan itu keinginan saya dalam dunia mistik tu amat tinggi. Daripada Cik Mok, dia mengatakan, bang, boleh cerita alam bunian ke? Boleh tu boleh, tapi kena carilah. Kalau nak saya ceritakan, saya kena carilah balik kan. InsyaAllah minggu depan saya akan kongsikan kisah alam bunian. Cerita best tu. Tapi saya tak pernah lah. Kalau saya tak pernah lah orang kata masuk ke dunia bunian tu, tak pernah. Tapi masa yang saya kena sorok tu, memang dia orang cakap lah, dia memang kena sorok dengan orang bunian. Itu orang-orang kampung lah cakap kan. Cuma hakikatnya saya tak tahu. Yang saya tahu, saya masih berada di kawasan perumahan saya. Masa tu masih berada di tingkat 5 tu. Saya nak tanya, boleh tak saya tanya sesuatu pada Lina? Boleh? Adakah kawan bersama Lina? Sekarang ni? Ya. Ada anak buah saya. Oh, saya ada terdengar seperti suara orang bercakap. Mana anak buah lah tu? Ada ni anak buah saya kat sebelah. Oh, selamat. Alhamdulillah. Tu rasa pelik jugalah. Lina tengah bercerita, tiba-tiba ada dengar suara lain pula ni. Apa ni? Anak buah saya baru balik pada Dobi. Dia duduk dengan saya kat luar rumah. Okey, tak apa. Kalau macam tu tak apa kan, rasa macam lega sikit tu. Itulah antara pengalaman. Banyak lagi cerita sebab saya memang jenis minat masuk hutan. Bila jungle trekking, kena kacau, orang menumpang atas bahu kan. Allah. Itu antara benda-benda biasalah yang saya lalui. Tapi ialah disebabkan saya sendiri pun buat paranormal kan, jadi banyaklah cerita yang kita lalui. Kawan tu tak apa ni, college tinggal dekat Bangi tu.
Cybertel Hostel ya? Cybertel, betul. Itu antara tempat yang saya dah pergi 3 kali. 3 kali saya dah masuk sana. Salah seorang daripada kawan saya lelaki masuk sana kena rasuk. Kena rasuk masa masuk kat situ, tapi alhamdulillah kita orang berjaya pulihkan lah. Saya orang awal duduk di sana. Cerita Pak An, cerita Cybertel tu, kalau boleh saya tanya Pak An, betul ke? Boleh, ajak dia naik. Ajak dia naik. Nanti kejap. Mana dia? Dalam ni? Tak ada lah dia dalam ni. Sebab cerita Cybertel tu, cerita Cybertel tu, orang yang kalau pergi buat paranormal dekat sana, dia kata Laila ni pelajar dekat Cybertel tu yang bunuh diri. Dia bunuh diri. Kisah apa ni? Kisah Cybertel ni lah, sejarah dia lah. Ya, betul. Jadi kalau sesiapa yang pergi Cybertel buat paranormal, diorang akan cari bilik 303 blok D. Bilik yang dipercayai di mana Laila bunuh diri. Masa Lina pergi ke tempat tu, Lina ada jumpa tak bilik tu? Jumpa dekat bilik tu lah kawan saya kena cakar, dan lepas tu turun daripada situ dia kena rasuk. Dia kena rasuk Sebab apa ni, di Cybertel Hostel ni sebenarnya depan dia tu betul-betul kawasan tanah perkuburan kan? Betul, kubur, betul, kawasan perkuburan. Sebenarnya saya dah pergi tu 2 kali. Oh, ya ke? Masa saya dalam tim paranormal dulu, saya pernah pergi tu dah 2 kali dah saya pergi. Ada juga pengalaman saya di sana. Silakan. Saya pergi situ bulan sudah lah, yang kali ketiga. Masa tu saya collab dengan ada satu tim baru. So saya saja pergi ikut diorang. Masa saya sebab diorang masa tu nak masuk blok hujung. Blok hujung tu kebetulan saya tak pernah masuk. Jadi saya nak completekan semua blok. So saya ikut diorang. Masa saya pergi tu, masa saya tengah jalan seorang-seorang tu, bunyi anjing betul-betul dekat sebelah saya. Masa tu saya buat live, orang dalam live saya pun boleh dengar. Dalam bilik yang saya tengah masuk tu, anjing menyalak sebelah saya. Tapi tak ada anjing pun sebenarnya. Bunyi anjing tapi anjing ni tak ada? Tak ada, anjing tak ada. Masa tu. Bunyi tapi apa tu kalau macam Cybertel tu memang padu lah. Dia memang padu. Itulah saya pun minta maaf saya pun dengar cerita Cybertel Hostel ni makin lama makin padu. Cuma bila kalau macam ada tim-tim luar nak pergi sana, kadang-kadang dihalang. Sebenarnya ada orang yang menjaga kawasan tu. Sekarang banyak dulu, kaki pau kat situ. Tu yang susah nak itulah masuk. Saya masuk kat situ 2 kali lah. 2 kali saya masuk kat situ. Yang pertama tu, masa tu kononnya saya baru menyertai, orang kata masih junior lah dalam paranormal ni. Jadi saya ikut ada satu macam konon-kononnya persatuan tim paranormal Malaysia lah masa tu kan. Masa tu belum ada Seekers, belum ada PAG, masih belum ada lagi masa tu. Jadi saya pun orang kata sebagai orang kata yang senior ni, saya ikutlah apa kata-kata sebagai junior saya ikutlah apa kata-kata senior ni. Masa nak masuk dalam kawasan tu, sampai dekat satu macam kawasan kawasan tapak perhimpunan ke macam badminton court lah kalau tak silap saya. Tapak perhimpunan di mana situ adalah tempat Jepun selalu berkawat dulu. Tu tapak zaman Jepun dulu tu. Oh iya ke? Okey, di situ kami dihimpunkan dekat situ. Jadi diorang semua minta semua handphone. Semua handphone, semua simpan. Jadi bila kami dihantar dari bilik ke bilik untuk kononnya untuk uji nyali lah.
Jadi saya dapat bilik yang paling ujung, di blok yang paling ujung. Saya tak ingat lah blok apa, tapi blok tu memang agak terpencil lah. Jadi apabila saya masuk, mula-mula saya masuk tu bukanlah dalam mana lah, kira macam blok yang dekat dengan pintu masuk. Saya duduk di situ, semua yang menyertai itu dibekalkan hanya dengan sebatang lilin, hanya sebatang lilin lah kan, tanpa apa kamera, tanpa handphone untuk buat rakaman, tak boleh. Jadi duduk je lah kat situ. Jadi dalam setengah jam tu saya duduk dekat bilik yang pertama tu, tak ada apa-apa gangguan. Jadi yang apa senior yang jaga kami ni, dia rasa tak puas hati tau. Dia tengok saya masa tu, Mamat ni keras, dia tak ada benda pun. Dia kata, "Adik, saya bawa awak bilik yang ujung sekali boleh tak? Awak nak tak?" "Okey je bang, saya follow je," saya cakap. Jadi dia pun bawa saya ke bilik yang paling ujung kan. Kalau masa tu, kalau macam saya bila dimasukkan dekat bilik tu, kalau kata ditinggalkan nak keluar tu memang tergaba-gaba lah. Memang jauh lah nak keluar daripada pintu masuk dia. Jadi saya pun ditinggalkan dekat situ. Ditinggal kat situ selama 2 jam. Selama 2 jam. Masa tu dalam tim paranormal lama saya ni dulu, ada salah seorang daripada sahabat saya tu, dia ni adalah seorang perawat lah. Dia seorang perawat. Jadi dia berpesan kepada saya, padukan dalam kita ni dengan ayat-ayat seperti Alam Tarakai, lepas tu surah Al-Falaq. Padukan, bacakan tu sebagai zikrullah kan. Jadi saya pun duduklah selama 2 jam. Tapi sebenarnya rasa takut tu memang ada sebenarnya, tapi cuma mindset saya masa tu, okey, dekat luar ni ada peserta lain, dekat belah sini mungkin ada peserta lain. Sebab masa dalam perjalanan masuk tu, saya memang ada nampak ada peserta lain yang duduk kat luar uji nyali, ada yang dekat bilik lain duduk uji nyali juga kan, dia hantarlah. Rupa-rupanya selama 2 jam tu kan, saya ditinggalkan seorang diri, yang lain-lain semua dah menyerah, dah angkat bendera putih lah. Dalam mindset saya masa tu, diorang okey, tak apalah, diorang masih ada lagi kan. Itu yang the power of mindset kan. Orang kata kalau mindset kita positif, kita akan sentiasa berada dalam keadaan positif, relax je kan. Betul. Sehinggalah beberapa saat sebelum senior ni datang nak kutip saya lah, nak pick up saya balik kan, nak collect saya balik. Saya nampak dekat tingkap luar tu kan, tingkap tu kan lopong kan, kan. Betul. Ada satu jari tau. Ada satu jari ni dia begini tau. Dia macam bentuk bayangan hitam. Jari tu panjang tu. Jari tu panjang. Jadi bila dia dah masukkan jari ni, dia keluarkan kepala dia. Kepala dia tu memang bentuk bayangan lah. Tapi baru benda tu nak masuk, yang sini ni dah datang. Saya cakap, "Bang, tu bang, benda tu." "Tak apa. Kau biarkan je." Lepas tu dia baca dia macam itu. Okey lah, lantak lah kau kan. Jadi saya pun dibawa keluar. Ini orang kata pengalaman saya lah. Saya pun dibawa keluar. Bila dibawa keluar tu ke tapak perhimpunan tu balik, saya dia yang senior ni dia suruh saya duduk. Dia suruh saya mula-mula orang yang di depan saya ni lah, peserta yang di depan saya ni, dia suruh duduk, dia suruh mengucap, dia suruh selawat, dia pun buat kan. Orang tu kebetulan lidah dia tu pelat kan. Suruh mengucap syahadu la ilaha illallah, dia macam pelat lah kan, kebetulan kan. Lepas tu cakap, abang ni tak boleh ngucap dengan apa? Tak bang, memang orang ni dia memang lidah dia macam tu, lidah dia pelat, tapi dia okey bang, tak ada apa
So selawat pun dia okey. Jadi saya ni sebenarnya selama 2 jam tu saya dah rasa macam sebenarnya bukan ada gangguan apa-apa pun. Saya rasa macam 2 jam kita dalam keadaan yang tak ada kawan sekeliling kita. Kita rasa macam alamak bodohnya aku duduk kat sini kan. Jadi saya pun bila keluar tu dalam keadaan blur lah. Dalam keadaan blur. Jadi saya duduk, dia suruh duduk. Dia kata dia yang sini ni cakap dengan pada saya lah. Dia kata awak ni lain je ni kan. Sebelum masuk tadi awak lain, dah keluar ni awak rasa saya nampak awak lain. Awak mengucap, saya mengucap lah. Mengucap macam biasa mengucap kan. Mengucap selawat. Okey, cuba selawat. Saya pun selawat lah macam biasa. Yalah, takkan kita tak tahu kan. Jadi okey, adik duduk duduk. Adik kosongkan fikiran. Jangan berzikir, jangan ingat apa-apa kan. Kosongkan fikiran. Rupa-rupanya rupa-rupanya yang senior ni dia ada niat yang tak bagus pada saya. Nak tahu tak? Okey. Okay, para sahabat semua, okey, Lina dan juga para sahabat yang berada di sini, ya. Sebenarnya dia nak memasukkan jin yang berada dekat kawasan tu ke dalam tubuh badan saya untuk mereka dapat berinteraksi. Jadi alhamdulillah dalam tim saya ni ada seorang perawat kan, saya kata tadi kan. Betul. Dia dapat mengesan benda tu. Cepat-cepat dia tarik saya. Dia kata, bro, jangan layan apa yang dia suruh, jangan layan. Dia nak perangkap kau tu bro. Dia nak perangkap kau. Dia nak masukkan benda dalam tubuh badan bro. Untuk apa ni, untuk senang untuk dia nak berinteraksi dengan jin. Saya terus bangun kan masa tu. Saya terus bangun, saya cakap, engkau take advantage lah pada aku so please lah jangan nak cari pasal lah kan. Masa tu hampir-hampir juga nak bertumbuk lah kan. Masa tu jiwa tengah muda kan, hampir-hampir juga nak bertumbuk. Jadi para senior masa tu, adalah yang kata kononnya dia ni ada saka, masuk saka semua, mengamuk semua tu kan. Lepas tu pasang lagu apa? Lagu Puteri. Ada seorang perempuan dekat situ, ada seorang perempuan, kononnya orang lama lah kat situ. Tengah-tengah pasang lagu, dia bukan lagu Ulik Mayang. Ada satu lagu tu saya pun tak berapa ingat, tapi lagu tu konon katanya lagu Puteri katanya. Lagu macam memuja lah ni. Macam menyeru lah kot kan. Jadi bila lagu tu dialunkan melalui radio, lepas tu yang perempuan tu tiba-tiba dia menari. Lepas tu yang sini-sini ni berkumpul lah kan. Tanya apa, nenek lah, apalah, itulah. Habis tu datang seorang lagi pun kemasukan juga. Orang sini juga ni. Panggil tu, minta maaf tu, kena jangan ganggu aku. Aku jaga pula ni. Lepas tu tak apa-apa, dia dah mengamuk, dia lari kan. Dia gempur dinding. Bila dia dah gempur dinding, pandai pula dia kata, "Adoi," dia kata. Kantoi. Pandai pula dia kata, "Adoi," dia kata. Kan? Dia punya lutut berdarah, dia punya kaki tulang kering ni tak tahulah macam mana boleh terlanggar dinding kan. Berdarah tu, tak boleh bangun mamat tu. Kononnya kan daripada kerasukan terus sedar. Itu dibuat-buat lah, bahaya tau. Benda macam tu sangat bahaya sebenarnya. Kita mengundang sesuatu yang tak elok. Bukan Misi Bangsa, bukan lagu Lensir Wangi. Masa tu lagu Lensir Wangi belum viral lagi. Tak tahu, tak ingat lah lagu apa. Tapi perasan tak, dekat Cybertal tu, di sebalik dinding semua ada toilet kan? Ya, betul. Kan? Semua toilet. Cybertal. Tempat tu kalau dibaik pulih memang cantik sebenarnya tempat tu. Kan? Bukan lagu Ulik Mayang, bukan.
Lagu tu macam ada bunyi gong, ada bunyi gamelan apa semua. Lagu tu macam lagu ke arah macam muzik Mak Yong lah saya ingat. Bukan muzik Jawa tapi lah. saya rasa itulah mungkin memanggil puteri ke apa ke kan. Jadi itu adalah salah satu pengalaman saya lah, pengalaman yang pertama waktu pergi ke Cybertel Hostel. Cybertel baik tu. Saya ada satu cerita lagi nak share kalau boleh. Silakan. Saya pergi ke rumah Mona Fende, arwah Mona Fende di mana? Uludung Raup. Okey. Saya rasa ramai yang tahu pasal Mona Fende ni kan, dia sangat viral di Malaysia pada satu ketika dulu. 3 kali saya pergi ke sana. Okey. Pengalaman pertama saya pergi ketika menerokai di kediaman Mona Fende di mana mayat arwah Datuk Mazlan ditemui. Saya pergi dekat sana masa tu setelah kita teroka dan kita balik. Selalunya saya ni kalau lepas pergi buat paranormal, kita akan stop dekat mana-mana, lepak, minum, buang apa yang patut dan baru kita balik. But masa pergi rumah Mona Fende tu kami tak balik. Ada kawan polis saya yang masa tu ada sekali, polis di Uludung tu lah. Dia telefon, dia WhatsApp, dia cakap stop, berhenti, ada benda ikut, dia cakap ada benda ikut. Lepas tu tapi kami tak stop, kami balik. Dalam perjalanan di beberapa tempat kami boleh nampak kelibat perempuan yang sama di beberapa tempat. Kami tetap tak berhenti. Tak tahu kenapa kami tak bercakap dan kami tak berhenti, terus balik. Masa tu pergi 3 orang. Kawan saya park kereta dekat rumah saya dekat Ceras. So bila sampai dekat KL, sampai je dekat rumah saya, kawan saya turun kereta. Okey, dia cakap okey kak, kita orang balik dulu. Okey, bye bye, balik. Saya mati enjin kereta. Lepas tu kereta saya tak boleh buka. Saya nak buka pintu, tak boleh buka. Kemudian kereta saya ni dalam keadaan enjin yang dah mati ni, kereta saya digegar, ditolak kiri kanan dengan kuat sangat. Saya tengok cermin tengah, ada kelibat besar berbulu duduk di seat belakang. Lepas tu saya terus WhatsApp kawan saya, patah balik, akak tak boleh keluar kereta, patah balik saya WhatsApp. Lepas tu diorang tak jauh lah, diorang patah balik. Masa diorang patah balik, diorang memang nampak ada benda dalam kereta saya. Salah seorang kawan saya memang berkemampuan untuk menghadapi benda-benda macam ni. So diorang berjaya untuk buka kereta saya. Kereta saya tak kunci tau sebenarnya. Memang tak kunci. Bila mati enjin, kereta saya memang automatik, dia tak lock lah. Lepas tu dia boleh buka kereta saya, dan baca-baca apa semua sikit, lap muka saya dengan air, bagi saya minum, baru saya boleh bergerak. Saya boleh keluar. Lepas tu saya cakap ada benda dalam kereta. Ya betul kak, kita nampak. Dia cakap kita nampak, tapi benda tu dah tak ada. Dia kata itu kejadian pertama masa kita orang first pergi rumah Mona Fende. Kita orang tak puas hati, kita orang repeat. Kali kedua ke rumah Mona Fende. Masa tu masa kali kedua anak lelaki saya nak ikut. Anak lelaki saya dah besar. So dia ikut. Masa dia ikut pergi tu, saya sebab dah pergi, bila dah pergi ni, saya jenis aku dah pergi, so macam santai-santai je lah. So lepak dekat luar rumah Mona Fende tu. Then saya nampak kawan saya tengah menerokai kawasan luar rumah Mona Fende dengan anak saya di belakang dia. Kita pun tengok je kan, kawan saya yang sebelah lagi yang duduk lepak dengan saya ni, dia pun memang nampak yang kawan kita orang tu dengan anak saya ada. Tapi bila kita orang pusing ke dalam rumah Mona Fende, anak saya ada dalam rumah Mona Fende tu.
Jadi siapa yang dekat luar? Secara automatik saya terus jerit nama penuh anak saya yang dalam rumah menyahut. Kata Ira Noah, dia kan popular dengan belaan dia. Ya, betul. Yang dalam rumah menyahut, yang dekat luar hilang terus. Dia menyerupai sebiji anak saya. Yang dekat luar hilang terus. Boleh merupa Allah. Dia menyerupai, memang menyerupai sebiji. Padahal anak tu masa tu kat mana? Dalam bangkai rumah Mona Fendi. Di dalam rumah tu. Dia dalam keadaan macam mana masa tu? Dia tengah berdiri tengok kat dalam rumah. Macam dipukau ke atau macam mana? Dia biasa je. Dia tak ada apa-apa, dia biasa je. Lepas tu bila saya jerit, panggil nama penuh dia terus datang. Kenapa Umi? Lepas tu kawan saya yang kat sebelah saya yang nampak benda yang sama, dia terus bukan kau ke dekat belakang Remy, dia kata. Taklah, abang dekat, dia bahasakan diri dia abang lah anak saya ni. Abang kat dalam rumah ni. So kita dah pandang sesama sendiri ya. Sesama sendiri. Dan saya cakap, okeylah, jom. Sebelum diganggu dengan lebih teruk, jom kita gerak, saya cakap kan. So kita pun keluar. Tapi sepanjang kita orang nak berjalan keluar daripada kawasan rumah Puan Afendi tu, memang rasa ada tapak kaki lain yang mengikuti kami keluar. Ikut sampai luar dan kita orang stop. Yang kawan saya ni dia baca-baca sikit apa semua. Jangan ikut lah, dia cakap lah jangan ikut balik. Kita orang bukan nak kacau, kita orang saja nak tengok-tengok, jangan ikut kami balik apa semua. Dan kita baca apa yang betul. Kita orang terus masuk kereta, pergi cari kedai, lepak minum semua. Tapi Alhamdulillah tak adalah kejadian yang dia ikut sampai rumah ke, tak ada. Tetapi apa yang saya cakap, dia menyerupai sebiji anak saya. Nasib baiklah kita lepas saya jerit tu benda tu hilang. Kalau dua-dua ada, macam mana kita nak bezakan yang mana satu anak saya yang sebenar? Memang betul-betul menakutkan lah. Saya pergi kat sana. Itu antara kejadian yang memang saya kata macam saya tak boleh lupa lah kan. Sebab saya bersyukur benda tu hilang dan saya dapat anak saya dan saya tahu mana satu anak saya yang betul lah. Kalau tak memang macam mana tu kan. Pejalan Sufi kata baca doa iftitah katanya. Yalah. Kalau kita nak membezakan lah, kalau ketika itu ada dua yang menjelma kan, kita nak tahu mana satu anak kita lah kan. Tapi kalau kita buat paranormal ni, kalau buat paranormal kebiasaan saya nak melangkah masuk buat paranormal ni, saya memang tak akan baca apa-apa dan saya tak akan baca bismillah pun. Sebab salam pun saya selalunya saya tak akan bagilah. Sebab kalau kita pergi buat paranormal, kita of course lah kita nak tengok kan benda-benda tu kalau ada kan. Kalau kita baca, benda-benda tu larilah. Macam contoh kita balik rumah, kita nak masuk rumah, kita akan kena bagi salam, baca bismillah sebab kita nak menghalau syaitan dan jin yang berada dalam rumah kita, betul tak? Jadi sama juga kalau kita buat paranormal, balik tu barulah kita akan baca, buang apa yang patut supaya benda tu tak mengikut sampai rumah. Cuma itulah antara pengalaman yang saya tak boleh lupa apabila dia menyerupai anak saya masa tu. Berbalik kepada cerita saya betul, Bro Fai, kalau awak scroll TT saya, awak boleh tengok saya ada up lembaga di tingkap macam Bro Fai cakap, tapi saya tak tahu adakah benda tu sama. Saya dapat capture benda tu dalam gambar yang saya ambil.
Okey, okey, boleh nanti saya buka VTT daripada Lina nanti ya. Nanti saya tagkan profile dekat video tu. Boleh, boleh. Ah, Boleh, boleh. okay. Itulah antara pengalaman saya. So bolehlah bagi orang lain pula naik untuk cerita pula pengalaman diorang. Nanti lain kali saya naik lagi, saya share lagi pengalaman saya yang lain. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Lina kerana sudi kongsikan beberapa cerita daripada pengalaman-pengalaman yang awak lalui semasa dalam paranormal dan juga pengalaman orang kata peribadi ya. Pengalaman peribadi itu maksudnya kisah seram lah, bukan peribadi apalah. Kisah-kisah seram lah. InsyaAllah minggu depan kod kalau kata nanti kalau saya ada apa buat lagi walaupun bukan hari Sabtu, bergantung pada kelapangan masa saya lah kan. Kalau saya buat nanti boleh masuk lagi. Terima kasih banyak-banyak apa ni Lina. Terima kasih Profai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga terus istiqomah dalam NGO.